Selamat sejahtera, saya Rozanali dari kelas PPT1S11 akan membentangkan mengenai pihak-pihak yang berkolaboratif membantu MBPK ketidakupayaan penglihatan dalam menjalankan penilaian saringan kesihatan mata. Pihak yang pertama sekali ialah Pusat Pakar Mata Optimax. Berikut merupakan sejarah ringkas mengenai penubuhan Pusat Pakar Mata Optimax. Pusat Pakar Mata Optimax telah berpengalaman sejak tahun 1995 iaitu sepanjang 28 tahun dalam pengkhususan pembedahan laser mata. Pusat Pakar Mata Optimax juga telah menerima pengiktirafan penghargaan ISO berkelas dunia di mana mereka juga telah menawarkan kadar penilaian kesihatan mata dan teknologi yang meluas kepada setiap lapisan umur. Berikut merupakan antara komponen saringan penglihatan yang ditawarkan di Pusat Pakar Mata Optimax. Yang pertama sekali ialah ujian ketajaman penglihatan. Terdapat dua jenis ujian ketajaman penglihatan yang ditawarkan di Pusat Pakar Mata Optimax, di mana yang pertama sekali ialah untuk mengukur keupayaan mata untuk melihat objek pada jarak dekat dan yang kedua untuk mengukur keupayaan mata untuk melihat objek pada jarak jauh. Instrumen yang digunakan yang pertama sekali ialah occluder pinhole. Yang kedua, Snellen chart yang digunakan untuk menilai ketajaman penglihatan jarak jauh. Dan yang ketiga ialah near chart yang digunakan untuk menilai ketajaman penglihatan jarak dekat. Sekarang kita beralih kepada prosedur untuk menjalankan ujian ketajaman penglihatan jarak jauh. Pertama sekali, kanak-kanak akan diminta untuk berdiri sejauh 6 meter dari carta mata. Pakar mata akan mengarahkan kanak-kanak yang menggunakan cermin mata atau kanta lekap untuk mengeluarkannya sebelum memulakan ujian penilaian ketajaman penglihatan ini. Carta Snellen ini akan dibaca dari cetakan terbesar hingga cetakan yang terkecil menggunakan satu mata yang sedang diuji, di mana satu mata lagi akan ditutup menggunakan occluder pinhole, seperti yang anda lihat di gambar sebelah ini. Dan prosedur ini akan diulang sehingga kedua-dua belah mata telah selesai menjalankan ujian ketajaman penglihatan ini. Seterusnya bagi kanak-kanak yang mempunyai cermin mata atau kanta lekap sedia ada, pakar mata akan meminta mereka untuk menjalankan ujian ini untuk sesi kedua dengan menggunakan cermin mata ataupun kanta lekap mereka. Hal ini bagi memudahkan mereka membuat analisis perbezaan keputusan apabila kanak-kanak ini menggunakan cermin mata ataupun semasa mereka tidak menggunakan cermin mata. Beralih kepada ujian ketajaman penglihatan jarak dekat, kanak-kanak akan diminta untuk membaca near chart pada jarak 14 inci dari muka. Fungsi utama ujian ketajaman penglihatan ini dijalankan ialah untuk membantu pakar mata untuk menilai maklumat mengenai gangguan refraktif mata. Komponen saringan penglihatan yang kedua ialah ujian medan penglihatan. Di Pusat Pakar Mata Optimax, mereka menawarkan dua jenis ujian medan penglihatan iaitu Amsler Grid Test dan juga Perimetry Test. Amsler Grid Test menggunakan carta persegi 4 inci dengan garis lurus yang membentuk kotak di tengah-tengah, yang membentuk kotak kecil di mana setiap kotak kecil tersebut mempunyai titik hitam di tengah-tengah. Seperti yang anda lihat di gambar ini. Dan prosedur untuk menjalankan Amsler Grid Test ialah carta ini akan diletakkan kira-kira 14 inci dari muka kanak-kanak dan pakar mata akan meminta kanak-kanak ini melaporkan pemerhatian mereka semasa melihat Amsler Grid ini. Di mana sekiranya mereka tidak dapat melihat titik hitam yang berada di tengah-tengah Amsler Grid ataupun ketika mereka melihat tempat kosong ataupun tempat yang gelap, garisan dalam grid kelihatan beralun, kabur atau melengkung dan bukannya lurus. Maksudnya, kanak-kanak yang mempunyai medan penglihatan yang normal seperti yang anda lihat di gambar ini, mereka seharusnya melihat kotak-kotak grid kecil ini lurus dan terdapat titik di tengah-tengah grid ini. Dan sekarang kita akan beralih kepada perimetry test. Instrumen yang digunakan dinamakan sebagai perimeter machine. Prosedur untuk menjalankan ujian medan penglihatan menggunakan perimetry test yang pertama sekali ialah kanak-kanak akan diminta untuk duduk dan merehatkan dagu mereka di perimeter machine. Mereka akan diminta untuk tenung perimeter machine ini dengan tegak dan lurus ke hadapan, lalu diminta untuk menekan butang
yang terdapat di perimeter mesin ini setiap kali mereka melihat cahaya berkelip. Komputer akan merekodkan tempat setiap kali kanak-kanak ini menekan butang di perimeter mesin. Dan pada akhir ujian ini, keputusan cetakan akan menunjukkan terdapat kawasan bidang penglihatan yang kawasan kehilangan bidang penglihatan di mana semasa kilat tersebut muncul tetapi kanak-kanak tersebut tidak menekan butang pada perimeter mesin. Fungsi utama ujian medan penglihatan ini ialah untuk menentukan sebarang kecacatan pada penglihatan pusat iaitu central dan di bahagian periferi yang boleh disebabkan atau berkemungkinan disebabkan oleh penyakit seperti glaukoma, tumor otak, stroke atau gangguan neurologi yang lain. Komponen saringan penglihatan yang ketiga yang ditawarkan di pusat pakar mata Optimax untuk kanak-kanak ialah ujian pembiasan. Instrumen yang digunakan di dalam ujian pembiasan ini ialah yang pertama sekali ialah retinoskop dan yang kedua phoropter. Sekarang saya akan menerangkan mengenai prosedur ujian pembiasan ini. Pertama sekali, pakar mata akan menitiskan ubat titis ke mata kanak-kanak ini supaya anak mata mereka dapat diluaskan sebelum ujian ini bermula. Kemudian, pakar mata akan memancarkan sinar cahaya daripada retinoskop ini terus ke dalam retina kanak-kanak tersebut. Setelah itu, doktor akan memerhatikan jumlah cahaya yang melantun dari retina. Hal ini bagi menentukan skor refraktif mata kanak-kanak ini. Setelah seusai sahaja melakukan sinar cahaya daripada retinoskop ini, anak-anak akan diminta untuk menggunakan phoropter bagi membaca carta huruf yang paling kecil dalam jarak 20 kaki. Pakar mata akan menjalankan satu ciri kanta percubaan di mana mereka akan meletakkan pelbagai jenis kanta mata di dalam phoropter ini sehingga kanak-kanak ini memberi respon bahawa mereka dapat melihat objek di hadapan mereka dengan jelas. Fungsi ujian pembiasan ini dijalankan ialah untuk mengukur keperluan mata untuk kanta pembetulan. Itu bagi membantu pakar mata untuk mengenal pasti ralat refraktif pada mata kanak-kanak tersebut. Untuk pengetahuan anda, ujian pembiasan ini dilakukan selepas ujian ketajaman penglihatan. Sekarang kita akan beralih kepada pihak yang seterusnya iaitu pusat mata Sunway. Bagi pusat mata Sunway, saya hanya akan menerangkan satu jenis komponen saringan penglihatan kerana pusat mata Sunway juga menawarkan khidmat penilaian kesihatan mata yang sama seperti yang saya kupas di pusat pakar mata Optimax tadi. Namun perbezaannya, pusat mata Sunway menawarkan satu jenis komponen ujian penilaian mata iaitu photo screening. Photo screening ini berfungsi untuk mengenal pasti mata yang mungkin rabun jauh atau rabun dekat atau mempunyai astigmatisme atau mata yang tidak sejajar yang dikenali sebagai strabismus ataupun bahasa kasarnya itu juling dan bagi mengenal pasti ralat refraktif bagi tujuan preskripsi untuk membuat cermin mata. Instrumen yang digunakan bagi menjalankan photo screening ialah spot vision screener. Saya akan menerangkan mengenai prosedur bagi menjalankan photo screening. Pertama sekali, photo screening kebiasaannya dijalankan di tempat yang gelap ataupun tempat yang mempunyai sumber cahaya yang terhad. Dan jarak instrumen ini dengan mata ialah akan dijalankan sepanjang 3 kaki, iaitu ujian ini akan dijalankan selama 10 hingga 15 saat bagi memberi ruang untuk mata kanak-kanak ini membesar. Dan instrumen ini akan mengeluarkan bunyi kicauan burung bagi menarik perhatian kanak-kanak supaya memfokuskan anak mata mereka kepada skrin spot vision screener ini. Dan di akhir ujian ini, keputusan akan dipaparkan di skrin ataupun dapat juga dikeluarkan dalam bentuk PDF di mana keputusan ini akan menunjukkan ralat refraktif yang didapat pada mata kanak-kanak ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan memberikan pembentangan ini kepada rakan sekumpulan saya iaitu Adina Warfin. Terima kasih.
Terima kasih rakan sekumpulan saya tadi. Jadi hari ini saya Nur Adina Warfin binti Abdul Halim dari kelas PPT 1 S11 akan membentangkan tentang pihak-pihak berkolaboratif yang membantu MBPK ketidakupayaan penglihatan. Jadi sebelum kita memulakan perbincangan pada hari ini, lebih baik kita mengetahui apa itu kolaboratif. Kolaboratif merupakan satu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam mencapai suatu kejayaan atau objektif. Jadi dalam pembentangan ini, pihak-pihak ini mencapai objektif dalam membantu MBPK ini membuat pemeriksaan mata dan untuk mengawal kesihatan mata mereka dan mengetahui kondisi mata mereka. Jadi, pihak pertama yang berkolaborasi dalam membantu MBPK ketidakupayaan penglihatan ialah Pusat Rawatan Mata Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM di bawah Jabatan Oftalmologi Fakulti Perubatan. Jadi pada mulanya, namanya merupakan Klinik Mata Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM yang telah mula beroperasi sejak tahun 1997 serentak dengan pembukaan Hospital HUKM. Jadi namun pada 2003, namanya telah ditukar kepada Pusat Rawatan Mata Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia dan ianya dapat menerima kes-kes rujukan yang baru atau kes-kes lanjutan bagi mendapatkan rawatan dalam pelbagai kepakaran oftalmologi. Apa itu oftalmologi? Oftalmologi merupakan satu kepakaran perubatan, diagnosis, rawatan dan pencegahan penyakit yang berkaitan dengan mata. Jadi, dari segi misi, pusat ini komited ke arah membangunkan Jabatan Oftalmologi ini menjadi satu pusat kecemerlangan oftalmologi dari segi penjagaan pesakit melalui kemahiran daripada doktor, staf dan pakar serta kelengkapan alatan yang canggih terkini dalam membantu proses diagnosis, pemeriksaan dan juga rawatan. Dari segi visi pula, ianya ke arah menjadi satu pusat mata terunggul di Malaysia dari segi penjagaan pesakit, pengajaran dan juga penyelidikan. Dari segi objektif pula, ianya ingin mewujudkan satu pusat rawatan mata yang terunggul di Malaysia dan juga di rantau Asia Tenggara dengan menyediakan perkhidmatan yang berkualiti serta penggunaan rawatan berdasarkan bukti yang terkini. Sub bidang kepakaran untuk dalam Jabatan Oftalmologi ini ada pelbagai, antaranya untuk rawatan glaukoma, kornea, okuloplastik, vitreoretina dan sebagainya. Jadi ini merupakan antara ujian dan pemeriksaan yang dilakukan di PPUKM untuk membantu MBPK ini. Yang pertama dari komponen ujian medan penglihatan, iaitu ujian Humphrey Visual Field ataupun lebih dikenali sebagai HVF. Ujian ini untuk mengukur dan mengesan medan visual molekular seseorang. Ianya bertujuan dalam membuat satu pemeriksaan, pemantauan dan juga membantu diagnosis keadaan mata dari sebarang penyakit ataupun keadaan mata yang menyebabkan low vision atau totally blind, antaranya glaukoma. Ianya akan dilakukan dalam satu bilik yang gelap sekitar 5 hingga 10 minit bagi setiap mata. Namun ianya dalam durasi ini adalah bergantung kepada diagnosis yang ingin dijalankan terhadap mata. Prosedur pelaksanaan ujian ini adalah pertama, pesakit perlulah merehatkan dagu pada bahagian dagu dan juga sandarkan dahi ke hadapan sehingga mencapai bahagian dahi yang dihaskan. Kedua, pesakit perlulah melihatkan tang mata dan memfokuskan mata pada satu titik oren sepanjang proses dijalankan. Sepanjang proses dijalankan, jika pesakit melihat bintik kecil yang berwarna putih di latar belakang alatan tersebut, pesakit perlulah mengklik pada butang yang disediakan. Dan ini merupakan alatan ataupun instrumen yang digunakan sepanjang proses HVF, iaitu Humphrey Field Analyzer. Ianya merupakan satu alat untuk mengukur medan visual manusia yang digunakan oleh optometris, pakar oftalmologi dan juga pakar ortoptis. Dia bertujuan untuk membuat penyaringan pada keadaan tertentu mata sama seperti tujuan HVF dilakukan. Yang kedua adalah ujian pembiasan, iaitu menggunakan autorefraktor. Autorefraktor ini merupakan satu instrumen yang membantu dan menilai pembiasan automatik seseorang di mana ianya merupakan kaedah alternatif dalam mengetahui ralat pembiasan mata seseorang.
Ianya terdiri daripada pelbagai jenis, namun ia bergantung kepada fungsi dan apa yang ingin didiagnosis. Contohnya hyperopia, myopia, astigmatism dan juga jika seseorang itu memerlukan preskripsi cermin mata ataupun kanta lekap. Ianya juga menyediakan maklumat untuk penjagaan mata seseorang dengan menangani gangguan okular ataupun migraine okular. Prosedur penggunaan autorefraktor ini pertama, pemeriksa perlulah membersihkan bahagian dahi, dagu dan kanta menggunakan wipes yang dihaskan terlebih dahulu untuk memastikan bacaan yang dilakukan, pemeriksaan yang dilakukan mendapat bacaan yang terbaik. Yang kedua, pesakit perlulah mendekatkan dagu dan dahi pada bahagian instrumen yang telah disediakan, contohnya bahagian dahi dan juga bahagian dagu yang dihaskan. Ketiga, laraskan posisi mata mengikut keadaan bersesuaian di mana mata ini perlulah sedar dengan satu garis yang terletak pada bahagian rehat dahi. Yang keempat, pemeriksa perlulah merekod 3 bacaan sekurang-kurangnya untuk mendapatkan bacaan yang terbaik. Seterusnya, kita pergi ke pihak kedua yang berkolaboratif dalam membantu MBPK Ketidakupayaan Penglihatan dalam membuat pemeriksaan mata, iaitu Hospital Mata Tun Hussein On Petaling Jaya atau nama singkatannya TONEH, Malaysian Association for the Blind (MAB), yang telah ditubuhkan pada 1951 bertujuan memenuhi keperluan OKU Ketidakupayaan Penglihatan dan ianya pernah dipengerusikan oleh Tun Hussein On pada 1975. Pada 1976 pula, Yang Berhormat Tun Hussein On telah dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia dan daripada pelantikan tersebut, beliau membawa perhatian golongan ketidakupayaan penglihatan ini untuk diberikan penekanan, antaranya dengan penubuhan Hospital Mata Tun Hussein On ini. TONEH menjadi satu pusat institusi utama dalam menyediakan penjagaan mata secara profesional kepada rakyat-rakyat Malaysia yang memerlukan sebagai satu usaha mencegah dan mengelakkan kebutaan. Antara perkhidmatan yang dijalankan adalah daripada segi Jabatan Pelajaran Negeri, iaitu dengan penempatan sekolah, iaitu kedua pula Jabatan Oftalmologi seperti PUKM sebentar tadi, iaitu hospital separuh swasta dan separuh kerajaan. TONEH melakukan pelbagai pemeriksaan mata untuk membantu MBPK Ketidakupayaan Penglihatan, antaranya dengan menggunakan Snellen-Chat. Snellen-Chat ini merupakan satu instrumen yang digunakan untuk memeriksa ketajaman penglihatan mata seseorang sekiranya mempunyai rambut jauh, rambut dekat ataupun astigmatism. Jadi, jika anda dapat lihat pada slide yang saya paparkan, mempunyai contoh Snellen-Chat, iaitu mengandungi pelbagai saiz huruf daripada huruf yang paling besar sehingga huruf yang paling kecil. Cara pengukuran Snellen-Chat ini pertama, tapak ujian perlulah ditandakan 6 meter daripada carta. Kedua, pesakit perlulah menutup mata kiri sekiranya membuat pemeriksaan pada mata kanan. Seterusnya, pemeriksa meminta pesakit menyebutkan huruf satu persatu secara lancar dan tanpa berlaku sebarang kesilapan. Seterusnya, pada mata kiri pula, ulangi langkah kedua tersebut. Jika pesakit hanya boleh membaca huruf yang di atas karet, contohnya huruf E tadi, maka ukurannya merupakan 6/60. Jadi, sekian sahaja daripada saya. Ini merupakan rujukan yang telah saya gunakan sepanjang proses penyiapan tugasan ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Adina di atas pembentangan dan penerangan yang telah disampaikan sebentar tadi. Jadi saya akan menyambung pembentangan dengan pihak yang berkolaboratif dalam membantu MBPK Ketidakupayaan Penglihatan membuat saringan mata. Antara pihak yang telah saya pilih adalah Vista Eye Specialist. Vista Eye Specialist telah menawarkan 5 komponen saringan di mana pengambilan sejarah seperti ujian yang di mana optometris akan bertanya tentang sejarah mata kita lah, sejarah kesihatan mata. Macam adakah anda mengalami masalah penglihatan ataupun adakah anda boleh melihat dengan jelas dan adakah anda sukar untuk membaca dan melihat sesuatu objek dengan jarak jauh.
Seterusnya adalah ujian untuk penglihatan, di mana ujian ini standardnya akan menggunakan carta Snellen. Seterusnya adalah ujian untuk medan penglihatan, di mana ujian ini untuk mengenal pasti sebarang kecacatan dalam penglihatan periferal dan pusat mata kita. Jika berlakunya kecacatan dalam penglihatan pusat dan periferal, kecacatan ini akan menyebabkan beberapa penyakit lah seperti glaukoma, tumor otak ataupun stroke. Jadi, ujian ni dijalankan uh, dengan seseorang individu itu akan memetakan sesuatu kawasan lah di mana objek kelihatan semasa individu tersebut memberi tumpuan pada satu titik di tengah pusat. Jadi dia akan beritahu, saya nampak daripada objek yang mana je dalam medan penglihatan dia tu. Seterusnya adalah komponen saringan optalmoskopi. Optalmoskopi merupakan penilaian mata yang termasuk struktur mata dan pemeriksaan di belakang mata. Pemeriksaan ini biasanya akan dilakukan untuk pesakit diabetes bagi mengesan awal masalah penglihatan bagi pesakit diabetes dan bagi mencegah kebutaan berlaku. Dan yang terakhir sekali adalah tekanan intraokular, di mana tekanan ini untuk mengesan risiko glaukoma pada seseorang individu. Tekanan ini intraokular merupakan tekanan oleh cecair dalam bola mata kita. Seterusnya, saya akan meneruskan tentang jenis saringan mata yang disediakan oleh Vista Eye Specialist, iaitu saringan kuasa refraktif mata, saringan masalah visual dan saringan rabun jauh myopia. Saringan rabun jauh myopia ni disediakan oleh kanak-kanak yang berusia 5 tahun hingga 17 tahun sahaja. Sistem eye design digunakan untuk saringan kuasa refraktif mata, di mana sistem ini berteknologi tinggi lah yang memperoleh teknologi pengerolehan muka gelombang. Teknologi ini boleh mengambil 5 data ujian mata dalam sekaligus secara serentak dan mempunyai sensor yang berdefinisi tinggi. Seterusnya adalah instrumen femto LDV Z8 yang mempunyai fleksibiliti dan ketepatan yang luar biasa. Dan reka bentuknya agak convenient dan mudah digunakan. Dan apabila terdapat OCT yang bersambung, maka sesuatu keputusan itu membolehkan pesakit tersebut mendapat keputusan yang pembedahan yang benar-benar bersesuaian lah dengan pesakit tu. Dia akan mengeluarkan result lah yang bersesuaian dengan pesakit. Seterusnya adalah instrumen EVO plus Vision ICL, di mana kanta intraocular. EVO ni lah. Seperti saya telah terangkan sebentar tadi, intraocular adalah untuk mengesan risiko glaukoma. EVO plus Vision ICL ini menawarkan expanded optik yang direka untuk pesakit yang mempunyai pupil yang besar, iaitu anak mata yang besar. Teknologi ini untuk mengurangkan risiko tekanan intraokular dan risiko mendapat glaukoma. Seterusnya adalah prosedur saringan bagi saringan refraktif, mata refraktif, iaitu individu tersebut perlu melengkapkan ujian kesesuaian sama ada perlu menjalani ujian LASIK ataupun ICL. Dan apabila individu tersebut mempunyai masalah penglihatan lah, masalah refraktif mata, spesialis akan melengkapkan pemeriksaan komprehensif perawatan dan akan memesan kanta ICL itu sama ada dalam 2 minggu untuk kanta sesuai dan 4 hingga 6 minggu untuk kanta sesuai. Dan prosedur seterusnya adalah ketibaan kanta ICL, dan apabila tibanya kanta ICL itu, spesialis akan memeriksa lah sama ada kanta ini sesuai untuk pesakit tersebut dan akan menjalankan rawatan yang mengambil masa selama lebih kurang 15 hingga 30 minit. Dan seterusnya, prosedur saringan seterusnya adalah akan menjalankan rawatan susulan lah sama ada seminggu, sebulan ataupun setahun. Seterusnya ada instrumen saringan rabun jauh, di mana saringan ini menggunakan titisan atropin untuk mencegah perkembangan pesat rabun lah. Titisan atropin ini akan disapu setiap malam sebelum tidur. Titisan atropin ini dia seperti IMO, tetapi IMO ni fungsi dia untuk melegakan mata kita apabila terdapat gatal-gatal ataupun mata kita merah. Tapi atropin ni fungsi dia lebih kepada untuk mencegah perkembangan pesat rabun jauh kanak-kanak tersebut. Seterusnya adalah cermin mata pengawalan rabun jauh. Terdapat 3 jenis, kacamata tambahan progresif, kacamata Myovision dan kacamata bifocal dengan prisma.
Dan seterusnya adalah Ortho-K, ortokeratologi, di mana Ortho-K ni adalah sejenis kantar lekap yang berfungsi untuk membentuk semula ataupun meratakan kornea kita. Kornea mata kita yang perlu dipakai sebelum waktu tidur lah. Sebelum kita tidur, kita kena pakai Ortho-K ni. Dan esok harinya, individu tersebut tidak perlu menggunakan sebarang bantuan penglihatan lah, macam cermin mata ataupun kantar sentuh, contact lens, untuk menjalankan aktiviti seharian. Dan prosedur saringan bagi saringan rabun jauh ni adalah ujian carta Snellen, di mana kita perlu berdiri 6 meter daripada carta dan tanpa bantuan cermin mata ataupun kantar sentuh. Prosedur yang seterusnya, setiap mata kita akan diuji. Sebelah kanan, sebelah kiri ditutup, sebelah kanan yang baca. Dan akan diulang lah, berulang dengan menggunakan cermin mata atau kantar sentuh. Carta Snellen ni akan meminta kita untuk membaca huruf terbesar daripada huruf terkecil menggunakan mata yang diuji. Bagi pihak yang berkolaboratif dengan MBPK ketidakupayaan penglihatan yang seterusnya adalah Matahari Optometri. Matahari Optometri menyediakan dua jenis saringan mata, iaitu saringan mata kering dan saringan mata komprehensif. Mata kering ni merupakan penyakit di mana berlakunya kekurangan cecair lah, campuran dalam air mata kita, dalam mata kita. Campuran tu terdiri daripada 3 jenis lah, macam air, minyak dan lendir. Jadi apabila berlakunya kekurangan dan kurangnya kualiti campuran tersebut, dia akan menyebabkan mata kita kurang licin, penglihatan kita tak jelas dan mudah untuk jangkitan kuman berjangkit dekat mata kita. Jadi cecair itu adalah penting lah. Dan seterusnya adalah saringan mata komprehensif. Instrumen saringan mata kering yang disediakan oleh Matahari Optometri adalah Artificial Tears Avisa Lacti Fresh yang mengandungi sodium hyaluronate yang merupakan bahan natural yang dihasilkan oleh badan kita. Artificial tears ni merawat lapisan kornea kita yang terjejas dan dia boleh digunakan semasa pemakaian kantar sentuh, iaitu contact lens. Jadi walaupun kita tak tanggalkan pemakaian kantar sentuh tu, dia masih boleh digunakan dan berfungsi. Seterusnya adalah prosedur saringan bagi mata kering. Sejarah biasanya optometris akan tanyalah tentang sejarah mata kita untuk mendeteksi penyebab mata kering ni. Seterusnya adalah ujian tibut bagi menentukan kualiti air mata kita. Seterusnya akan membuat saringan ujian slit lamp biomikroskopi, ujian tear meniscus dan ujian fluoresi yang menggunakan pewarna khas untuk lihat keadaan permukaan mata kita ni. Optometris akan lihat corak warna pada mata kita dan dia akan ukur. Optometris akan ukur tempoh masa sebelum air mata kita tersejat. Seterusnya adalah ujian meibografi, di mana ujian ini memeriksa kelenjar meibomian kita, iaitu kilang yang menghasilkan lapisan minyak di mata. Dan seterusnya adalah ujian Schirmer untuk menilai kuantiti komponen air pada air mata. Apabila optometris telah menjalankan semua ujian ini, mereka akan mendiagnosis lapisan air mata mana yang bermasalah dan akan mencadangkan artificial tears yang sesuai untuk merawat penyakit mata kering ni. Jadi kesan penggunaan juga akan diukurlah sebagai bukti berkesan tak rawatan tu semasa rawatan susulan. Seterusnya adalah instrumen bagi saringan mata komprehensif, di mana terdapat 3 jenis, iaitu ujian 3D, ujian rabun warna dan kuasa magnifier. Ujian rabun warna adalah sangat familiar lah bagi kita kerana rata-rata akan menjawab ujian rabun warna ni untuk mengambil lesen kereta ataupun lesen motor. Jadi prosedur saringan bagi saringan mata komprehensif adalah ujian rabun warna, juling, stamina dan fokus, stereopsis, slit lamp, tekanan mata ataupun glaukoma, fujoskopi dan ujian-ujian lain yang perlu dirujuk oleh pakar ataupun diperlukan oleh setengah individu tersebut. Jadi prosedur saringan bagi saringan mata komprehensif adalah ujian membaca di carta Snellen untuk ujian rabun jauh. Seterusnya saringan pemeriksaan untuk memastikan dua mata anda tu berfungsi atau tidak dengan betul sebagai satu pasukan. Ujian ni adalah ujian untuk menentukan sama ada mata kita ni fokus ataupun tidak.
Seterusnya adalah ujian menilai keupayaan anda fokus pada penglihatan yang dekat. Adakah anda mudah untuk membaca? Adakah anda boleh fokus untuk membaca dengan jarak yang dekat? Dan prosedur saringan yang seterusnya adalah optometris akan menjalankan saringan struktur dalaman dan luaran mata untuk diperiksa. Jadi saya rasa itu sahaja pembentakan daripada saya dan ahli kumpulan saya. Jadi saya akhiri pembentakan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.